Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Tsabbit aqdamana wa tammin taqsirana ya rabbana rabbal alamin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa ar-rahman ar-rahim al-hayy al-qayyum alladhi la yamutu wa atubu ilayhi. Allahumma ighfir lana. Sidang penonton yang dirahmati Allah, di video kali ini insya-Allah kita akan mendengarkan riwayat hidup Al-Imam Abul Qasim Al-Junaid Al-Baghdadi radhiyallahu anhu. Nama beliau ialah Abul Qasim Al-Khazzaz Al-Qawariri Al-Junaid bin Junaid Al-Junaid bin Muhammad ibnu Junaid Al-Baghdadi. Beliau dilahirkan pada tahun 215 Hijri dan wafat pada tahun 298 Hijri. Dan umur beliau ialah 83 tahun. Beliau berguru secara khusus dalam ilmu tasawuf daripada pakciknya sendiri, iaitu Al-Syeikh Sari Ibnu Maghlas As-Saqati. Dan lagi gurunya ialah Al-Haris bin Asad Al-Muhasibi dan Ibrahim bin Khalid bin Abil Yaman Abu Thawr Al-Kalbi Al-Faqih Al-Baghdadi, Al-Hasan bin Urfah bin Yazid Al-Abdi, Abu Ali Al-Baghdadi, Abu Ja'far bin Muhammad bin Ali Al-Qassab Al-Baghdadi Sufi, Abu Hamzah Muhammad bin Ibrahim Al-Baghdadi Al-Bazzaz, dan yang terakhir Bishrun ibn Al-Harith radhiyallahu anhum ajma'in. Antara karamah yang terzahir kepada Imam Junaid Al-Baghdadi ialah diceritakan daripada Abu Amru bin Ulwan, katanya pada satu hari dia keluar ke pasar Rahbah, maka dia melihat satu jenazah. Lalu dia mengikut jenazah tersebut untuk disalatkan dan dikebumikan. Pada waktu pengebumian, beliau berdiri di tengah-tengah manusia yang ramai. Lalu beliau melihat kepada seorang perempuan yang menarik tanpa disengajakan. Lalu beliau melihatnya dengan bersungguh-sungguh. Dan akhirnya beliau menarik pandangan dan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beliau, yakni Abu Amrin bin Ulwan ni, dia kembali ke rumahnya dan berkata kepadanya, hambanya, dia kata, "Wahai Tuhan, kenapa saya melihat wajah Tuhan hitam?" Lalu beliau pun mengambil cermin dan melihat wajahnya, maka dia mendapati wajahnya hitam. Maka dia berkata di dalam dirinya, dari mana datangnya kehitaman ini? Maka dia teringat akan pemandangannya kepada perempuan sebentar tadi. Maka dia bersendiri, beruzlah di dalam satu tempat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala selama 40 hari. Sesudah itu, tiba-tiba terlintas di hatinya untuk menziarahi Syekh Al-Imam Junaid Al-Baghdadi di Baghdad. Maka beliau, yakni Abu Amrin bin Ulwan ni, dia pergi ke Baghdad. Maka apabila dia sampai ke tempat yang di dalamnya di dalamnya tinggal Imam Junaid, maknanya rumah Imam Junaid, lalu dia mengetuk pintu. Lalu Imam Junaid menyahut salamnya dan berkata, "Masuklah, wahai Abu Amrin,
yang telah melakukan dosa di pasar Rahbah, dan kami di sini meminta ampun untuk kamu. Maksudnya, itu satu karamah yang berlaku kepada Imam Junaid. Daripada kitab Safwatus Safwah yang dikarang oleh Ibnul Jauzi, antara karamah Syekh Junaid Al-Baghdadi ialah sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Yafi'i dalam kitabnya Rawdur Rayyahin, bahawa Imam Junaid Al-Baghdadi berkata pakciknya As-Sari kepadanya, "Wahai Junaid, berkatalah kamu tentang ilmu tasawuf di hadapan khalayak ramai." Maksudnya mengajarlah tasawuf. Padahal Imam Junaid merasa malu dan segan untuk berkata-kata di hadapan manusia. Dan dia merasakan dirinya tidak layak untuk berkata-kata. Maka satu hari dia melihat Nabi SAW di dalam mimpinya pada malam Jumaat. Lalu baginda SAW bersabda kepada Imam Junaid, "Berkata-katalah kamu di hadapan manusia." Lalu apabila Imam Junaid sedar daripada tidurnya, maka dia mendatangi rumah pakciknya Sari Saqati sebelum subuh. Dan dia mengetuk pintu. Maka apabila dia menceritakan kepada, atau sebelum dia menceritakan lagi, pakciknya sudah berkata, "Kenapa? Kenapa kamu, wahai Junaid, tidak membenarkan atau tidak mengikut arahan kami sehingga tunggu Rasulullah sendiri berkata kepada kamu?" Lalu sejak daripada itu, Imam Junaid pun duduk di dalam masjid di hadapan manusia dan berkata-kata tentang ilmu tasawuf, dan tersebarlah berita bahawa Imam Junaid memulakan pengajiannya di hadapan khalayak ramai. Pada satu hari, datanglah seorang pemuda Nasrani yang tidak diketahui kenasraniannya oleh khalayak ramai. Lalu dia masuk di dalam majlis Imam Junaid dan berkata, "Wahai Syekh," yakni Syekh Junaid, "apakah makna sabdaan Nabi SAW, ittaqu firasatal mu'min, takutlah olehmu akan firasat orang beriman. Kerana sesungguhnya orang beriman melihat dengan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala." Lalu Imam Junaid menundukkan kepalanya beberapa waktu dan kemudian mengangkatnya dan berkata kepada lelaki Nasrani tadi, "Wahai lelaki, masuklah Islam, kerana waktu keislamanmu sudah hampir." Lalu pemuda tadi masuk Islam dan memotong pakaian Nasrani yang berada di dalam bajunya. Disebutkan di dalam kitab bahawa di situ pada kisah tadi, pertama karamahnya ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menyuruh Imam Junaid untuk menyampaikan ilmu kepada umat. Dan yang kedua ialah Imam Junaid mengetahui kekafiran lelaki Nasrani tadi, padahal dia menyorokkannya. Dan yang ketiga, Imam Junaid mengetahui bahawa waktu keislamannya semakin hampir. Satu ketika berkata seorang yang bernama Khairun Nasaj radhiyallahu anhu, dia berduduk di dalam rumahnya, lalu tiba-tiba dia terlintas di dalam hatinya bahawa Imam Junaid berada di hadapan pintu rumahnya dan dia rasa hendak pergi membuka pintu. Tetapi dia menafikan lintasan tadi dengan mengatakan ini adalah was-was. Lalu datang lintasan yang sama pada kali kedua dan dia menafikan lagi. Dan yang terakhir datang lintasan yang sama pada kali ketiga. Lalu Khairun Nasaj berkata, ini pasti lintasan yang benar, bukan was-was. Maka bersegera dia bangun dan membuka pintu. Lalu dia mendapati Imam Junaid benar-benar berada di hadapan pintunya. Dan Imam Junaid memberi salam kepadanya. Dan dia berkata, "Wahai Khairun Nasaj, kenapa engkau tidak keluar menyambut aku pada lintasan yang pertama?" Itulah antara karamah Imam Junaid Al-Baghdadi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, antara kata-kata hikmah nasihat Imam Junaid Al-Baghdadi kepada kita ialah
Ketahuilah wahai anak Adam, sungguhnya menuntut akhirat itu perkara yang agung. Tidak memandang remeh pada perkara tersebut, melainkan orang yang terhalang kurniaan dari sisi Allah dan orang yang bakal musnah. Maka janganlah engkau bermain-main, padahal engkau melihat jalan untuk mendapatkan akhirat. Hendaklah engkau mengikhlaskan amalanmu. Setiap kali kamu berpagi, maka tunggulah kematian. Dan setiap kali kamu bermalam pun kamu tunggulah kematian. Tiada daya dan upaya melainkan Allah SWT. Dan sesungguhnya orang yang paling berjaya ialah orang yang beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah pada waktu senang dan pada waktu susah. Antara lain kata Imam Junaid Al-Baghdadi, wahai anak Adam, jagalah agamamu, jagalah agamamu. Kami minta lindung dengan Allah daripada api neraka, kerana sesungguhnya api neraka itu tidak pernah terpadam dan azabnya tidak pernah hilang, berhenti. Padahal nafsu ataupun jiwa yang masuk ke neraka tidak pernah mati. Wahai anak Adam, sesungguhnya kamu sentiasa berada di hadapan Allah sebagai orang yang menggadaikan amalannya. Maka gunakanlah apa-apa yang ada di tangan kamu untuk menanti kematian yang akan datang, dan kamu akan disoal padahal kamu tidak mendapati apa-apa jawapan. Sesungguhnya kamu akan sentiasa dalam kebaikan apabila kamu sentiasa menasihati diri kamu dan mengira-ngira kesalahan kamu. Jika tidak, maka hendaklah kamu mencela diri kamu sendiri. Antara lain kata Imam Junaid, sesungguhnya hari itu sekiranya engkau fikirkan, ia adalah seperti tetamu yang datang kepadamu dan pergi apabila habis waktunya. Maka sekiranya engkau membaiki atau memperelok sambutan hari yang datang dan menghidangkan hidangan yang bagus, maka dia akan menjadi saksi kebaikan kepada kamu dan dia akan memuji kamu dan dia akan membenarkan pada amalan kamu. Dan sebaliknya, sekiranya engkau memburukkan sambutan dan menghidangkan hidangan yang tidak baik, maka dia akan menjadi saksi buruk kepada kamu. Janganlah kamu menjual hari tersebut dengan harga yang murah. Hendaklah kamu beringat, berjaga-jaga daripada kerugian ketika datangnya sakratul maut, kerana sesungguhnya mati pasti datang dan orang yang telah mati sebelum kamu telah pun benar-benar mati. Antara lain berkata Imam Junaid, alamatul kamalil hub, tanda sempurnanya kecintaan kepada Allah ialah sentiasa berzikir, mengingatinya di dalam hati dengan kegembiraan dan kerinduan dan mesra dengannya. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.